Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Saya mulakan untuk SCCAJ 3143, Kemahiran Komunikasi Kepengurusan. Apa khabar tuan-tuan? Ipoh, Kuantan dan juga Melaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Macam mana Tuan Marzuadi? Suara saya sangkut-sangkut ke memang jelas, clear? Suara setakat ni tu clear. Cuma Ya? kalau ada sikit-sikit lah perlahan-perlahan tu. Oh, itulah betul lah. Maknanya apa? Kelas saya yang semalam tu aduan dia betul lah kan. Dia ada sangkut-sangkut kan. Yang lain Ada macam mana? sangkut-sangkut. Dengar ke suara saya? Dengar cik. Clear. Ada gangguan juga lah Encik. Ada gangguan juga ya, Cik. Selepas saya dah buat selepas saya dah observe, saya dah survey dah tadi, saya dah tengok dah kan, saya dah monitor untuk perancangan akademik daripada Prof kan, tuan-tuan dan puan-puan. Ni perancangan akademik ni tuan-tuan dan puan nak ambil dalam UUMOL ada, nak ambil dalam grup WhatsApp ada kan, nak ambil lah mana sama je tu. Kan itulah pertolongan kecil lah kot yang saya boleh buat kan. Allah malam betul lah aku nak buka apa UUMOL, nak buka nak ambil hak yang Cik Dino punya dalam WhatsApp je lah kan. Ambil no problem kan. Sama je. Nota dah ada kan, nota apa? Nota ni, nota PowerPoint ada, nota modul ada, semua ada lah. Mana-mana kalau dari segi apa slide dekat boleh lah baca kan, dia ada ringkasan dekat situ kan, tapi nak lebih mendalam solid kan, nak kena baca modul lah. Modul tu memang terperinci kan, dia cerita dia rungkai kan, dia memerincikan. Itulah. Okey, jom kita tengok apa yang tuan-tuan dan puan-puan kena buat untuk 60% tu. 60% ni Dr. Romlah yang bagi pada tuan-tuan dan puan-puan, tapi 60% ni saya yang bagi markup. Macam tu konsep dia kan. Dr. Prof ni seolah macam apa, stall burger kan, gerai burger tu, Prof lah bagi saya kedai burger, sudik, tongges, daging burger, roti, sayur, semua lah. Semua Prof dah sediakan. Jadi saya datang dekat gerai tu, saya tinggal nak masak je. Tetapi saya tak boleh datang kosong. Saya tak boleh tanya Prof, macam mana nak belah daging burger ni? Prof, macam mana nak pecahkan telur ni? Prof, macam mana nak masak daging burger ni? Prof, macam mana nak buka tongges ni? Prof, macam mana nak lipat sarung ni? Prof, macam mana dengan harga burger ni semua kan? Saya bukan macam tu. Kan, saya datang dekat situ, saya boleh masak. Bila saya masak tu, dengan harapan sedap lah kan burger kan. Saya masak sedap, cari tahu kicap, sos banyak mana, mayonis tak terlebih. Saya rapikan ni pelanggan ni, bang, sayur tak nak. Saya tak perlu tanya, hello Prof, ada customer ni, nama dia Tuan Amirul, dia tak nak sos lah. Macam mana kita nak ikut tak cakap dia kan? Itu terpulang. Kalau tanya Prof, hai Dinol, ini Prof nak tanya aku ke? Pada pandai lah nak fikir kan. Tak, saya tak boleh macam tu dah. Saya tak boleh susahkan Prof macam tu lah. Jadi saya akan tanya kan, Tuan Amirul, kalau lah kan, betul tak nak dulu sebab apa? Sebab tak tahan pedas ke kan? Takut nanti sembelit ke apa? Okey, no problem. Jadi saya kena tanya lah sikit-sikit kan. Contoh, dalam kelas kan, nak tambah masa ke apa semua kan. Sebab apa? Sebab apa nak tambah masa? Sebab saya ni, okey, saya pertimbangkan. Kan, tu saya bincang tadi lah. Kenapa Tuan Amirul tak nak cili? Cili ni sedap kot. Mana nak sedap makan burger tak ada sos cili? Lebih kurang macam itulah. Cik saya sembelit pun saya sakit. Okey, no problem. Macam tu saya tak payah bubuk sos cili. Nanti awak sakit susah pula. Nanti awak tak nak datang lagi dah kedai burger apa? Prof Dr. Romlah ni kan. Saya begitu. Saya dah datang ni, saya dah mahir dah nak masak burger tu kan. Tu
Sebab tu saya kata tu, saya dah boleh kongsikan apa yang sepatutnya tuan-tuan dan puan tahu, dan apa saya reti nak semak tugasan tu. Saya tak adalah rujuk sangat dah dekat apa Prof kan. Cuma yang 40% tu solid balik kepada Prof Nadia, Dr. Nurullah kan, solid balik dekat Prof kan. Jadi itulah saya boleh bagi perumpamaan kan. Jadi siapa yang bos besar? Prof lah, dia yang sediakan itu, seolah-olah macam saya bekerja dengan Prof. Memang betul pun. Saya bantulah sebagai pembantu Prof lah kan. Untuk pun saya dapat juga lah kan. Di mana kalau tuan-tuan dan perempuan nanti kan dah habis SEM, dah habis semester ni lah kan, masih exam, so, result keluar kan. Sebenarnya saya jujur lah, saya bangga lah kan. Banyak tu sebab saya bekalkan 60%. Sebab dia simbang, dia bukan kata saya je bagus kan. Bukan saya je bagus, Prof pun bagus jugalah kerana menyediakan perancangan akademik yang bagus kan, assignment yang bagus kan. Jadi pelajar buat, tuan-tuan dan puan buat, jadi dapat kembangkan, dapat faham tentang apa yang dah belajar. Sebab tu boleh jawab final exam kan. Dah habis kan. Assalamualaikum Cik Dino, hari ni result keluar, terima kasih Cik Dino, saya dapat A kan. Untuk apa, mana komunikasi macam awam kan. Memang saya banggalah masa tu kan, alhamdulillah kan. Saya ucapkan selamat maju jaya pada tuan-tuan pada masa akan datang kan. Orang dah macam tu kan, mestilah kita nak doakan lagi kejayaan. Okey, lebih kurang sedikit sebanyak macam itulah dia punya pattern dia, corak dia kan. Bagaimana dikendalikan satu khusus tu, subjek tu. Okey, untuk managerial com ni kan, managerial com skill ni, tu com tu komunikasi lah, managerial com ni kemahiran komunikasi kepengurusan ni kan, tuan-tuan dan puan-puan kena buat 1, 2, ada 3 tugasan. 2 tugasan individu dan 1 tugasan berkumpulan. Tugasan kumpulan saya tengok tadi dalam grup WhatsApp ada 33. Tolak saya sebab saya admin kan. Dalam ni saya tak boleh nak pandukan dalam portal, sebab dalam portal tu ada di kalangan tuan-tuan dan puan memang nak ambil subjek ni tapi tak daftar lagi kan. Sebab apa? Tunggu menjelaskan yuran. Yang tu saya tak campur lah tuan-tuan dan puan kan. Jadi itu kebijaksanaan tuan-tuan dan puan kan, memang dah maklum. Kalau tuan-tuan dan puan tak clearkan tentang yuran tu, memang sudah memang UUMPS takkan bagi, takkan buka portal, takkan buka UUMOL. Sebab tu dia wujudkan aras kan. Kalau sebab habis semua dia tak bagi nak buka. Sebab apa? Tak jelaskan lagi yuran. Tapi tuan-tuan dan puan tak boleh jadikan sebagai alasan, saya tak bayar yuran lagi, saya tak tahu link nak ambil kat mana kan. Jadi link kelas boleh ambil dekat melalui sistem aras. Yang tu yuran tak bayar pun boleh buka, itu open. Sebab aras tu terhad, boleh ambil link dan boleh ambil password untuk kelas saja. Itu saja, dan nombor telefon pensyarah. Kan siapa pensyarah SCCAJ 3143 ni, Cik Dino kan, nombor telefon ada. Itu je, butiran tu je. Nak buka library ke apa ke tengok result, apa pun tak boleh kan. Jadi tu saya kata saya tak campur kan. Sebab apa, dalam portal tu yang tak clear lagi tentang yuran, nama dia tak lekat lagi kat situ kan. Itulah yang saya boleh lihat yang agak-agak tepat. Inilah dekat dekat dalam Webex. Dalam Webex ni ada berapa? Ada 28. Maknanya mungkin ada yang tak masuk, mungkin ada yang ada hal yang tidak dapat dielakkan, ada kecemasan ke apa ke. Kalau dalam grup WhatsApp ada 34, bukan 33, ada 34. Tolak saya 1, 33 lah. Ada 33 orang pelajar daripada Ipoh, AA, Melaka, daripada Kuantan kan. Itu total dia. Itu yang saya penting sangat tu. Saya kata universiti kena masuk dalam grup WhatsApp tu. Saya bimbang, saya khawatir kan. Ada di kalangan tuan-tuan dan puan nanti kalau tercicir maklumat. Saya memang entertain satu grup je. Kalau tuan-tuan dan puan add saya masuk dalam grup O, grup AA, grup Kuantan, saya tak ada halangan lah masuk dalam saya dalam tu. Tapi saya takkan update apa-apa dalam tu. Kan? Saya nak centralize. Lagi saya update kat AA, O pula saya terlupa. Saya update dekat O, saya terlupa dekat Q. Sebab apa? Sebelum ni lah kan. Tuan, Cik Dino, nak add Cik Dino masuk dalam grup kami je boleh? Boleh, saya kata. Tapi saya takkan update apa-apa. Sebab kita dah ada grup induk.
tak nak buat kerja 2, 3, 4 kali kan. Kalau tuan-tuan dan perempuan pun, tuan-tuan dan perempuan akan bersetuju kalau tak nak buat kerja 2 kali. Sebab isu dia matlamat dia sama. Nakkan info, nakkan matlamat, nakkan maklumat yang sahih. Kan, sama ada daripada saya ataupun saya kongsikan daripada Prof. Madia, Dr. Romlah. Kan. Okey. Jadi untuk yang tugasan yang pertama kan, kita akan go through satu-satu lah. Dah clear habis dah perancangan akademik ni, baru kita masuk topik 1, 2 dan 3 kalau tak silap saya kan. Kita akan belajar 3 bab hari ni kan dalam kemahiran komunikasi kepengurusan. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, dan untuk tugasan individu ni, setakat ni ada soalan ke? Ada apa-apa isu ke nak tanya dulu sebelum kita pergi kepada tugasan yang pertama ni? Respon sikit, ada tak? Tak ada je tadi, tak ada. Okey. Ada ya. Okey. Yang apa? Yang respon tak ada tu alhamdulillah lega kan, sebab dia tahu dah tahu apa nak tanya lagi. Jadi tuan-tuan dan puan yang okey tu dia akan cakap okey tak ada Cik Nur kan. Tu saya lega lah sebab dah tahu kalau dia senyap ni kan. tahu doktor ajar yang tadi tu semua kami tak dengar suara doktor sangkut-sangkut. Loh, mana tak bagi tahu kan. Sial kawan tu, sial rakan saya tu kan. Dah hujung dah habis keringat dia baru bagi tahu apa. Nak ni kan saya pun nak lebih-lebih kan. Mungkin rakan saya tu pun tanya okey tak. Tu kena banyak juga tu. Kalau saya kan menonong, ajar je kan, langsung tak tanya okey ke tak okey. Saya itu penting troubleshoot tu kan. Alah aku malas lah. Saya yakin ada di kalangan tuan-tuan dan puan ni mungkin dah pernah lah berhantar komunikasi dengan saya ke, teori dengan saya ke. Oh, ini aku dah webin dah berapa kali dah. Cik Nur ni dia suka benar lah troubleshoot tak ada apa-apa lah. Okey lah tu, betul kan. Kalau dah masuk on, okey dah nampak semua tu okey lah. Apa? Dah jadi dekat kawan saya kan. Tu penting nak tanya kan. Tak naklah kita sia-sia buat lagi kan, ulang balik kan. Saya pun sama jugalah. Kalau kena ulang. Matlamat dia pelanggan kena dapat info-info yang penting. Sebab apa? Pelanggan nak jawab nanti final exam. Tugasan ni, ni macam tugasan ni salah ni langsung ni. Kalau hantar ni buat kosong. Oh kosong Cik Dinol. Oh nak buat lain lah. Mesti saya bagi kan. Contoh je lah kan. Final exam, Allah saya dah jawab salah. Saya nak jawab sekali lagi final exam boleh tak? Tak dapat dah. Dapat 0.40 lah. Apa nak dikata lagi kan. Kalau yang tugasan ni gagah-gagah lagi tuan-tuan dan puan kan. Tu yang saya menyeru tuan-tuan dan puan yang bagi respon. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Sebab apa? Kita dengar tu kita lega lah kan. Kalau walaupun ada Cik Nur ni tak faham lah, pun saya lega juga sebab dapat bantu, dapat bungkaikan mana yang tak clear, yang mana yang tak jelas kan. Okey, kalau okey kita teruskan baliklah dengan apa yang tuan-tuan dan puan-puan kena buat untuk tugasan individu ni. Tugasan individu ni tuan-tuan dan puan-puan kena cuba aku. Jadi untuk tugasan individu ni tuan-tuan dan puan-puan kena mengandaikan assumption you as a manager. Which one, any organisation. Anggaplah tuan-tuan puan CEO Petronas ke apa ke, CEO besar kan manager lah kan. Kalau tuan-tuan puan nak contoh tuan-tuan puan ketua balai ataupun kerja dekat balai Kuantan ke, balai Alur Gajah Melaka ke, ataupun balai polis Ipoh Tasik ke apa ke kan, contoh kan. Kerja bahagian penerangan ke, mana tuan-tuan puan anggap sebagai pengurus ingat dia nak lead dia punya jabatan, dia nak lead unit dia. Sebab di bawah di unit dia ada subordinate. Beliau dia tuan-tuan dan puan akan sebagai superior. Superior akan memberikan arahan. Arahan tu adalah komunikasi. Macam mana nak bagi orang bawahan ni ikut cakap kita. Justifikasi kena ada, sebab kena ada. Kan? Macam saya kan? Saya macam bos jugalah kan. Saya lead kelas ni kan. Bos saya datang lagi Dr. Romlah lah kan. Prof lah kan. Saya lead untuk pagi ni kan. Okey tuan-tuan dan puan, saya bagi nombor account. Suka tak suka masuk seorang 1,000. Gila ke apa? Habis saya tiba nak 1,000 ni. Ini fatwa mana ni cik benda ni kan. Kalau nak dulu nak dapat pakar yang baik kena bagi 1,000 lah. Adalah sikit wang kena bagilah sikit gula-gula dekat saya. Tak kata saya mengancam. Tak boleh, mana boleh Cik Nur minta. Sebab Cik Nur dah dibayar dah untuk
untuk pengajaran ni. Claim lah yang mengajar yang PACE sediakan tu. Apa pau duit kami pula, nampak? Takut-takut jadi yang begitu. Kita tak nak ada arahan yang tidak tepat, arahan yang melampaui batasan, kan? Yang di luar bidang skop. Bukan macam itulah. Jadi tuan-tuan dan puan anggap tuan-tuan sebagai pengurus, kan? Cik Nur macam saya tak pengurus. Saya daripada dulu sampai sekarang ni tak jadi pun pengurus. Kerja bawah orang macam ni peluang ni. Anggap tuan-tuan dan puan sebagai pengurus. Contohlah, kan? Tuan dan puan dah kerja lama dah, kan? Mesti ada punya, kan? Ada seliaan di bawah di bawah jabatan tuan-tuan dan puan, kan? Di bawah unit tuan-tuan dan puan. Jadi, selepas dah anggap dah tuan-tuan dan puan sebagai seorang pengurus, tuan-tuan dan puan kena gariskan, kena huraikan, jelaskan 5 prinsip komunikasi kepengurusan dalam membantu tuan-tuan dan puan untuk identify, untuk mengenal pasti kemahiran komunikasi terbaik dalam pengurusan organisasi. Pertama, kena maki hamun. Kedua, kena kecam. Ketiga, sindir menyindir. Keempat, kena bagi fitnah. Kemudian, potong gaji. Nak pakai macam tu, habislah orang santau lah kita, kan? Tak boleh, kan? Mana boleh, kan? Asyik-asyik nak macam anak kita lah, kan? Sikit-sikit kita tu, okey dia, kan? Kita tak tahu hati budak, kan? Dia meronta-ronta dekat dalam tu, kan? Hati dia kerai, kan? Sama jugalah, kan? Dekat dalam organisasi dihormat lah, kan? Kalau macam saya buat macam tu lah kat tuan-tuan dan puan, kan? Kerja saya maki hamun je tuan-tuan dan puan, kan? Tapi kenal lah, kan? Contoh kita satu kat Ipoh lah semua, kan? Bukan tak kenal saya, kan? Contoh, kan? Bukan tak nampak kereta saya ke apa, kan? Contoh tengah hujan lebat saya tukar kereta dalam keadaan basah kuyup hujan lebat, kan? Rasa, kan? Dalam kelab bukan mention lagi. Tukarlah tayar basah tu seorang, kan? Dengan jet kayu masa tu, dengan jet rosaknya apa semua, telefon orang tak angkat-angkat, kan? Itu antara implikasi yang ada. Tapi kalau tuan-tuan dan puan berjiwa besar, kan, subhanallah, masya-Allah, kan? Tuan-tuan dan puan boleh ketepikan apa yang saya cercaan, hinaan dalam kelas tu. Tuan-tuan dan puan berhenti, kan? Tolong saya, itu malu besar saya, aib besar kepada saya, kan? Tuan-tuan kat situ saya solat sunat taubat dekat situ, kan? Allah, ya Allah, tak nak lah maki-maki lagi student aku, kan? Tengok, Allah hadirkan pelajar yang mulia, kan? Tapi lazimnya kalau ada yang begitu, tak adalah, kan? Kadang-kadang nak jumpa dekat bos, jumpa kat Maidin, bos, lari, nampak? Takut, padahal itu Maidin bukannya bos punya, betul tak? Kan? Kita boleh action benda tu, kan? Tak? Apa tu, kita lalu bos tegur, kan? Beli apa? Perlu ke saya jawab bos punya, kan? Kita boleh, kan? Sebab apa? Maidin tu bukan bawa urus, tapi bos kita lagi, kan? Tapi kita nak elak, tak mahu apa kita nak tanya. Malih lah aku, kan? Contohnya gitu. Kan? Jadi kita nak binakan. Sebab apa? Sebab apa kena ada? Sebab apa kita kena pasti yang terbaik? Sebab kita nak, katalah tuan-tuan dan puan, Allah SWT takdirkan 30 tahun kena berkhidmat dekat situ, unit tersebut. Boleh tahan? Tak boleh tahan. Sebab tu kita kena build a good relationship. Kita kena bina satu hubungan yang baik supaya kita nak bekerja kat situ lama. Kan? Mungkin bos akan bersilih ganti, kita pun akan bersilih ganti tempat, kan? Sejak kena pergi ke JB lah, Arau, Perlis lah, Ipoh, Kuantan, pergi Melaka, kan? Dan memang kita boleh kerja satu tempat tu 3 tahun je. Mungkin itu polisi, kan, macam PDRM, kan? Mana boleh kerja sampai start daripada kerja sampai pencen duduk dekat balai polis yang sama, kan? Mustahil, kan? Mesti kena tukar punya, kan? Arwah bapa saya pun yang bukan polis pun tapi government servant lah, dulu Jabatan Perkhidmatan Haiwan, sekarang ni Jabatan Perkhidmatan Veterina, kan? Itu pun pergi kot Ipoh, kena pergi ke Betul Falim, Sungai Sipun, kan? Pergi Ipoh balik, kan? Itu semua lah tugas kena tukar, kan? Mustahil lah, kan? Itu walaupun begitu, kan? Kita akan mengekalkan, kita akan bawa benda yang positif yang alhamdulillah kalau bos kita bekalkan benda yang baik, kita boleh apply kat tempat baru. Kita boleh cadangkan dekat bos. Ini antara yang dekat tempat nama. Saya bukan arahkan bos, kan? Ini implementasi. Ini approach yang digunakan oleh saya punya penyelia saya di Ipoh, kan? Saya pun bukanlah boleh bagi arahan, kan? Tak ada. Ipoh punya style. Melaka punya style. Tak ada kata apalah. Dia ada sikit. Kita nak feel ada sikit ego dia, kan? Tu kita nak kata, tak kata apa, kan? Kita pun bawa bos kita, kan? Kita just boleh bagi
ni kan, tapi dalam masa yang sama kita nak bina hubungan yang baik kan. Tuan-tuan boleh bekerja ke kalau tak ada hubungan yang baik dengan bos? Memang tak boleh tahan lah. Macam saya kata, isu yang saya kata tadi lah kan, tak adanya tuan-tuan nak berhenti tolong saya tukar tayar pecah kan. Cuba kalau sebaliknya kita ada hubungan yang baik kan, bawa 100, 120, itu macam Cik Dino tu. Kalau U-turn ada dekat 5 km lagi. Jauh ni dah ni 5 km. Guru aku tu. Tu apa? Itu apa? Lecturer aku tu. Guru aku tak boleh. Dia susah. Hati aku jadi tak tenang. Nampak sebab apa? Kita boleh tahu, kita boleh jangka lah. Bagaimana pensyarah tu? Entertain pelajar dia. Kan? Menghormati pelajar dia. Betul tak ansur dengan pelajar dia. Kan? Sebab tu pelajar tu bertindak macam tu. Cuba yang tadi, yang pertama dia, yang macam saya bagi contoh dia, tak apa. Contoh yang baik bagi aku orang lain kan. Contoh yang buruk tak apalah saya ambil kan. Dia tadi kan, kerja dah boleh makin orang je kan. Boleh, pelajar boleh ada hubungan yang baik ke. Tu saya kata kalau pelajar berjiwa besar kan. Tu saya kata, saya hujan-hujan tu, saya solat sunat taubat kat situ dia kan. Allah hadirkan insan yang penuh mulia hatinya kan. Okey. Jadi sebab apa tuan-tuan dan puan, apa ni, macam mana nak cari 5 prinsip ni? Sabarlah dulu. Tuan-tuan dan puan tak belajar pun lagi kan. Nanti kena cari apa 5 prinsip tu. Kemudian tuan-tuan dan puan huraikan sebanyak 1000 patah perkataan minimum dan jangan lebih 1500 maksimum. Tu dah bagi dah julat dia. 1000 mesti minimum. Kalau tanya saya 999 boleh ke tak boleh? Tak boleh. Kan kena 1000 kan. Kita tanya kan, tapi kalau dah tuan-tuan buat apa 998 kan, saya nak kata apa, saya terima je lah, tak ada nak potong akar kan, sebab CP kan. 1500, sorry tuan, sorry tuan-tuan dan puan, 1250 bukan 1500 kan. Cik Nur, saya betul buat 1251, boleh ke tak boleh? Orang jawapan dia tak boleh lah, sebab ada 1250 kan. Tapi tolak ansurnya boleh lah kan. 1255, 1260, Allah 10 perkataan, tak adalah nak kira kan. Tak apalah. Bukan senangnya, nak senang ngam-ngam ke nak bagi ngam-ngam apa 1000 kan. Kadang-kadang itu lama kan. Betul-betul cun. Betul-betul apa sempoi punya kan. Ngam-ngam 1000. Masih baik tak lebih. Tulis dah masa dah panjang dah, ingat 1300 dah. Rupanya 1250. Hebat kan, nak puji diri sendiri kan. Sebab itu rasa individu kan. Hebat kan. Tak apalah kan. Tapi jangan sampai riak, tak kebur, ujub. Tak boleh. Bukan sebab saya tak bagi, Allah tak bagi. Dosa kan. Riak, tak kebur, sombong, ujub kan. Sikit-sikit tu cepat-cepat. Astagfirullahalazim kan. Tu syaitan dah bisik tu kan. Engkau hebat kan. Bila hebat, kita rasa hebat, nama kita sombong. Sombong kita ada ego yang tinggi kan. Kita tak nak langsung ujub, sebab tu Allah tak bagi sombong, ujub, takbur, riak dan sebagainya. Okey, untuk tugasan individu 10 markah. Saya pergi go to satu-satu lah. Ada tak tuan-tuan dan puan nak tanya? Silakan. Okey, baru saya pergi tugasan individu 2. Assalamualaikum tuan. Assalamualaikum tu. Ya tuan Zulkifli, silakan. Nak tanya untuk yang tugasan ni double spacing ke 1.5? Kat mana? Ni. Bagus tuan-tuan, pasal saya tak pasal. Sebab Dr. Romlah, Prof. Romlah bagi font Calibri. Pakai Calibri tau, jangan pakai Times New Roman, Tahoma, area kan. Sebab apa? Prof dah minta Calibri. Tuan kena pakai Calibri. Selalu kan pakai Times New Roman. Itu sebenarnya kadang-kadang pensyarah kita nak uji kan. Selalu Times New Roman kan. Orang betul pakai. Jadi kita tak kata tuan-tuan, saya pun kadang-kadang kalah juga buat tu kan. Kalau macam ucapan, tak perasan lah ni Prof, doktor kan, kena pakai Calibri kan. Selalu kan dah pakai Times New Roman kan, saya tahu memang betul pakai Times New Roman, tak salah. Tapi saya nak tengok alert dia punya siap siaga di tahap dekat-dekat yang mana kan. Apatah lagi kalau unit uniform kan, polis, tentera, laut, darat, udara kan, mana boleh silap 1 inci pun, setengah inci, 1 pun tak boleh silap, sebab implikasi dia sangat besar kan. Kalau yang menjaga sovereignty negara kan, kedaulatan negara. Yang saya buat
Saya cuba pantau yang tugasan yang lama. Sebab saya pun dah banyak kali dah dengan Prof kan. Komunikasi antara budaya. Saya antara budaya nak tengok tahun bila. Ni, Oktober, Julai, bukan. April. April yang semua. Komunikasi kemanusiaan. Dia tak ada beza sangat kan, sebab apa saya tengok masih lagi apa orang yang sama kan, prof yang sama. Nak buat apa untuk pelajaran ke depan. Dr. Romlah Ramli saya share. Apa tu Dr. Romlah pakai double spacing saya tunjukkan bukti lah kat tuan-tuan dan puan. Share. Sebab apa dulu Prof Romlah pun masa tu tak dapat apa Prof lagi kan, masa ni Dr. Romlah lah. Kalau tuan-tuan tengok apa penyaras khusus kan Dr. Romlah binti Ramli, komunikasi antara budaya. Jadi tuan-tuan dan puan kena buat langkau 2 baris. Double spacing 2.0. Sama lah tu. Langkau 2 baris pun sama. Double spacing pun maksud sama. Spacing 2.0 pun benda sama lah tu. Jadi pergi dekat setting ni kan dia ada 1.0, 1.15, 1.5 semua tak nak, ambil 2.0. 2.5 pun tak nak, 3.0 pun tak nak. Kan 2.0. Okey. Right, ada soalan yang lain? Padam. Semua semua. Untuk tugasan individu 1, tugasan individu 2, tugasan kumpulan, report untuk tugasan kumpulan. Semua 2.0. Sebab dia tak ada implikasi apa-apa pun. Sebab dia bukan bersandarkan muka surat. Kalau 2.0, langkau dia banyak. Jadi apa? Muka surat dia akan jadi banyak. Jadi untuk tu kena bagi muka surat banyak sikit. Tapi kalau 1.0 single spacing, kan dia punya muka surat tak boleh banyak-banyak. Nanti student nak buat banyak sebab tulisan dia jadi rapat-rapat. Kan nak pergi ke muka surat 2 pun cukup lah azab kan. Sebab banyak kena tulis kan, sebab dia rapat-rapat. Dia punya apa? Senggang dia kan, dia punya apa? Jarak dia rapat-rapat. Kan itu kalau single spacing. Tapi untuk tugasan Prof Dr. Romlah, dia tak sandarkan kepada apa muka surat, dia sandarkan apa? Patah perkataan. Lantaklah 2.0 ke apa ke, mesti dia akan robot words ni dia akan kira by words, by perkataan. Kan? Tapi kita nak yang lengkap lah kan. Yelah tahulah memang dah tak ada implikasi apa-apa. Apa nak biarlah selaras. Lagi ada orang 1.0, ada orang 1.15, ada 1.5, ada yang 2, mana 1 kan. Jadi kita tak naklah buat dia dalam terumbang ambing kan, nak pakai yang mana satu, walaupun dia tak ada memberikan implikasi apa-apa, tapi ada baiknya ia seragam kan. Cara pandangan macam tu kan, pakai je 2.0 double spacing. Okey, yang lain? Okey. Okey, tu kan, tak ada. Kita pergi kepada tugasan yang nombor 2. Ingat tuan-tuan dan puan kena ada rujukan tau. Mesti kena ada rujukan. Kalau prof tak tulis kena buat rujukan kan, kalau saya berani bagi jaminan kepada tuan-tuan dan puan Prof Dr. Romlah takkan bangkang apa-apa, bantah apa-apa pun. Cik Dino nak buat rujukan, buatlah, baguslah. Mesti saya dah tahu dah kan. Sebab apa tu, perkara ni dah diasuh daripada semester 1 lagi kan. Rujukan. Tambah lagi plagiarism kan. Duplicate kan, copy paste kan. Jadi untuk menghalang daripada benda yang berlaku, rujukan lah. Ambil kat mana? Kan? Main bubuh ikut sedap kita menaik je ke. Jadi tak boleh kan. Jadi kena ada rujukan.
Dan perlu menyokong tugas ini dengan rujukan akademik yang lain. Penting kan tuan-tuan dan puan? Tak boleh kita bagi kita dekat organisasi kita je kan. Ia mesti disokong oleh Rogers 1963. Ia disokong oleh Berlow 1960. Ia disokong oleh Harold Laswell 1948 dalam penulisan bla 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 kan. Dia rujukan tu ada. Okey. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan, tuan-tuan dan puan yang dimaksud Allah SWT sekalian, untuk tugasan 2 berkenaan dengan isu pengurusan pula, isu manajerial pula untuk menguruskan kita katakan kalau kerajaan good governance kan, tak boleh urus kan. Kalau tak ada good governance kan, bagi emas satu bukit pun jahanam. Apa-apa jadi kan, rasuah, penyelewengan kan, ketirisan akan berlaku. Jadi ia kena diurus dengan efisien kan, tata kelola yang baik, tata kelola yang citu kan, supaya tidak ada ketirisan, supaya setiap perbelanjaan tu perbelanjaan yang berhemah yang akan membawa manfaat kepada rakyat. Itu dia sama jugalah macam mana nak uruskan komunikasi tu supaya hubungan terpelihara bla 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 semua kan, boleh bekerja dengan baik, bekerja dalam keadaan yang harmoni kan, ada career path kan, ada prosedur kan. Kita bukan kerja zaman cowboy kan, kita bukan kerja zaman Robin Hood kan, tak ada undang-undang. Kalau jadi apa yang kena buat? Okey, bawa dia ke sesi kaunseling yang pertama, masih tak berubah lagi. Sesi kaunseling yang kedua, ketiga baru kita keluarkan surat tunjuk sebab show cause letter. Show cause letter pun tak jalan kan, kita dapati dia dah memang bersalah, kita dah hantar dia dah khusus semua. Tindakan yang terakhir, you kena buat surat berhenti. Kita buat surat berhenti, kita ada chances yang besar lah untuk kita kerja dekat tempat lain dengan harapan majikan zipkan mulut. Kan tanya ni kenapa dia berhenti ni kan, dia kata dia nak cari nafas baru. Itu kalau yang organisasi yang berjiwa besar lah, dia tak ceritalah keburukan yang staff staff dia kan. Dia berhenti mungkin nak cerita, saya pun dah tak nak nak berhenti lah kan. Dipendekkan cerita kan, tapi bos dia tahu tu kenapa. Sebenarnya bukan dia yang nak berhenti, kita arah ke dia, tulis surat berhenti kan, tulis surat letak jawatan. Dia jadi lagi buruk kan, kalau organisasi tulis pemecatan. Please lah kan, sebab organisasi yang baru mesti kon. You kerja kat mana? You dulu kerja dekat custom. Okey, dulu custom Ipoh. Asal staff ni nak masuk immigration pula. Jangan terima dia. Jangan ada, kami pecat dia. Lepas tu immigration nak ambil, mana nak ambil staff yang bermasalah kan. Dia kata jauh kan, dia nak sebab dia dah ada dekat dia dah ada dekat custom ni dah 10 tahun, mungkin dia nak cari nafas baru ke apa kan. Sebab tu dia minta transfer immigration pula kan, macam tu lah. Tapi sebenarnya ada isu kan, jadi macam mana nak menguruskan kan. Okey, tapi ini tadi pengurus. Tapi pengurus tu apa-apa pengurus pun tak apalah. Tapi ini lebih spesifik. Tuan-tuan dan puan-puan tak boleh bayangkan pengurus di bahagian unit-unit yang lain. Tadi boleh unit HR, pengurus unit HR boleh, pengurus unit kewangan boleh, pengurus unit bagi bahagian bagi bahagian perjawatan boleh, unit pengurusan bahagian penyambut tetamu boleh, apa sajalah unit yang ada dekat jabatan tuan-tuan dan puan kan, boleh, tak ada masalah. Tapi kat sini tak boleh. Bayangkan tuan-tuan dan puan bayangkan tuan-tuan dan puan ada dekat unit yang pertama tadi, tugasan yang yang pertama tadi. Tugasan yang kedua ni dia lebih spesifik, di mana tuan-tuan dan puan kena menganggap tuan-tuan dan puan adalah pengurus komunikasi korporat. Konflik datang, isu datang, macam mana nak selesai? Macam saya duduk dekat contoh kalau saya ada dekat unit komunikasi korporat, mak bapak, mak ayah datang. Saya nak mudah tapi UUM lah. Saya bekerja dekat unit komunikasi korporat UUM. Katalah tuan-tuan baru muda-muda lagi lah, kan, kata tak kerja lagi lah kan. Mak ayah tuan-tuan datang serang UUM. Apa ni? Sijil tak iktiraf, makan duit pelajar. Kan? Itu apa lagi? Menyusahkan pelajar, bla-bla semua kan. Apa saya kena buat? Saya kumpulkan dulu. Ada tak lagi tak yang ada isu macam ni kan? Sabar nak pakcik nak. Apa sabar. Kita selesaikan satu insyaAllah kan. Saya bertanggungjawab. Tak apa. Saya yang bertanggungjawab. Macam kita nak cari sela tau masa tu. Kan nak tenangkan. Tengok orang tengah marah.
kan, sebab apa? Sebab mak ayah tuan-tuan apa pun dapat pun rumus, dapat pun daripada apa? UUM tu CJ tak iktiraf lah. Oh, dengar tu mak ayah ni dia nakkan yang terbaik untuk kita kan, dia nakkan yang terbaik untuk anak-anak dia kan. Mana ada mak ayah yang nak biar anak dia apa terjun longkang, terjun lombong, terjun jabatan berpinang kan, remuk rendam hati dia, hancur hati dia. Separuh nyawa mak ayah kita pergi kalau kita buat begitu kan. Separuh nyawa tu dah yang tinggal nak meneruskan sisa-sisa kehidupan, kehilangan anak kan, buat benda pelik-pelik kan. Sebab tu dia nakkan yang terbaik kan. Apa dia tak ada kisah kamu. Jadi apa lagi yang saya buat? Saya kumpulkan satu tempat. Saya sediakan dua, fizikal dengan online sekali. Mungkin orang yang JP tu nak datang UUM yang dekat situ tu, ujung utara sekali. Perjalanan 7 jam, 8 jam, 10 jam. Oi, kesian lah mak ayah. Dia sakit lutut, naik bas tertinggal semua. Tak apa, makcik. Ada tak anak makcik yang lain? Tak telefon kan, ada tak makcik yang lain? Boleh tak saya cakap dengan anak makcik tu? Ni, nama siapa? Cik Karim ke? Ni anak pada ni ke? Saya bagi link, macam mana saya nak bagi link? Boleh tak WhatsApp saya kan? Sebab saya entertain dua sekali. WhatsApp tu online pun jalan, physical pun jalan. Saya bagi link, nanti minta mak ayah dengar link ni kan. Mana saya meraka ni, maknanya saya mengurus. Kan, bukan bila mak yang datang serang, kalau tak suka UM, berhenti lah. Dan akan bagi balik duit kan. Pergi cari universiti yang bagus lagi daripada kami kan. Pergi. Blah. Kami pun tak mau lah anak makcik, menyusahkan semua. Boleh buat macam tu? Boleh lah. Itu ada lagi ke yang nak datang Universiti Utara Malaysia? Tak ada siapa nak datang dah. Bukan main sombong, bukan main action lagi. Kan, tu kalau ni kan, itu tugas unit komunikasi korporat. Dia meredakan keadaan. Dia menjadi orang tengah, mediator dalam untuk menyelesaikan masalah. Konflik datang, krisis datang. Macam ala-ala korporat, macam ala-ala PR jugalah kan. Jadi dia macam mana dia nak uruskan? Data kena ada. Jadi isunya berkenaan dengan CJ degree pengurusan awam ni tak diiktiraf. Isunya itu kan. Saya kena ada data. Saya kena ada surat beranak degree tersebut, pengiktirafan daripada MQA, contoh tu semua kena ada. Dia benda ni dah tersenarai dalam Jabatan Perkhidmatan Awam, degree-degree yang diiktiraf. Itulah saya nak ceritakan. Saya kata kalau bolehlah berkongsikan isu ni dapat dari mana. Adalah jiran kami bagi tahu kan, anak dia UKM, anak dia ni UPM, anak dia UM kan. Dia yang bagi tahu kan, UM yang dia tak iktiraf kan. Kita apalah, kita abaikan apa yang jiran tu bagi tahu, tapi kita ambil isu dia. Isu dia berkata tak iktiraf. Okey, saya dah buka kat sini tuan-tuan kan. Saya klik kat sini, saya tunjuklah. Ni pengiktirafan daripada MQA, Malaysian Qualification Akreditasi kan, JPA. Nampak ni antara yang kita joint venture. Mak ayah tahu, iktiraf, minta maaf lah Cik Dino kan. Kami tak tahu kan. Ni dapat dia pencerahan. Sepatutnya kenalah bubuh dekat laman web. Nampak? Mak ayah sendiri bagi cadangan. Barulah kami tahu. Ingat kami orang kampung tak tahu internet ke? Kami pun tahulah. Ya ke? Baik. UUM selama ni tak letak. Benda tu disimpan simpanan sendiri. UUM selepas tu meletakkan dekat dalam portal-portal yang boleh diakses secara umum. Sesiapa pun. Bukan untuk degree pengurusan awam saja. UUM beratus degree saya rasa kan. Degree komunikasi, degree psikologi, degree counselling, degree law, degree account lah, apa ke benda semua lagi kan, degree bahasa kan. Semua ada. Klik dekat tu, semua yang yang diiktiraf kan. Semua tercatat. Nampak? Sebelum ni UUM tak buat, tapi hikmah daripada perjumpaan tu, pengurusan yang baik kan. Dia mendatangkan satu manfaat yang besar, faedah yang besar kepada kedua belah belasan, both side. Ini yang dikatakan kemenangan kemenangan win-win situation yang efficient, yang paling berkesan sekali, win-win situation, masing-masing mendapat manfaat. Okey. Pengurusan dua strategi bagi menyelesaikan isu. Jadi tuan-tuan dan puan yang mencorakkan macam mana tuan-tuan dan puan nak selesaikan isu krisis yang berlaku, konflik yang berlaku, masalah yang berlaku. Okey, dia punya perincian dia sama, minimum 1000, maksimum 1250. Sama tuan-tuan dan puan, kena ada rujukan. Saya tertinggal. Untuk tugasan yang pertama, tuan-tuan dan puan kena hantar pada pertemuan yang kedua. Untuk
untuk tugasan yang kedua, dekat tugasan individu yang kedua, tuan-tuan dan puan kena hantar pada pertemuan yang 3. Mana tugasan yang pertama, tuan-tuan dan puan kena hantar pada November. Untuk tugasan yang kedua, individu, tuan-tuan dan puan kena hantar pada Disember. Kan, pertemuan yang pertama, Oktober, pertemuan kedua, November, pertemuan yang ketiga, Disember. P4 adalah pada Januari 2025. Okey, saya buka dulu soalan sebelum kita pergi kepada tugasan yang terakhir. Ada tak? Okey ke? Boleh ke tuan-tuan? Okey, Tuan Muhammad Abdul Khairullah. Ya, silakan. Bahan masuk tugasan individu ada berapa orang, Cik? Tak ni tak clear. Saya tuan kuat sikit. Kalau tak masih tak clear, tuan kena type dekat chat. Saya boleh baca. Sebab dah tuan dah cuba kan cakap kan tapi tak clear. Macam sangkut-sangkut. Okey, lagi sekali saya cuba dengar. Dengar tak? Dengar. Okey, teruskan. Okey. Bermaksud tugasan individu tu ada dua lah. Satu pertemuan kedua kena hantar, satu lagi pertemuan ketiga. Yes, betul tuan. Betul. Tepat. Satu kena hantar pada bulan depan. Satu lagi untuk yang individu 2 kena hantar pada Disember. Satu tugasan pada November, satu lagi tugasan pada Disember. Complete kena hantar. Kalau Dr. Romlah tak buat platform penghantaran tu nanti saya buatkan. Kami dekat Itu OL pun juga lah. ya. Kami dekat OL juga lah sana. Semua. Kalau saya layan Adil kan. Oh siap. Untunglah Kuantan dengan Melaka hampa tak payah nak print kan. Kami pun dah datang fizikal kena print lagi. Duit tau kena print ni. Tak apa, saya layan seadil ni kan. Tapi saya tak boleh lah nak kata kalau Cik Dina Adil, Ipoh pun kena datang online lah. Tak boleh. Saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak. Ipoh tak boleh hadir online. Ini disebabkan ada masalah teknikal dekat Politeknik Koma. Kalau elektrik tak ada kan. Sebab tu Puan Husnul arahkan, mewakili pihak PIS arahkan Ipoh semua kena buat online untuk P1 ni kan. Tak kita datang fizikal kan. Dan bukan saya yang arahkan fizikal tu, pihak PIS kan. Masa saya masuk dalam masyarakat induk, kalau ada pelajar minta untuk online boleh ke tak? Jawapannya tak boleh lah. Tapi dah tak dapat nak dielakkan juga dah isu yang begitu besar juga sekalipun kan. Adalah kadang-kadang boleh lah daripada tak masuk langsung kan, fizikal tak masuk, online tak masuk kan. Adalah baiknya masuk juga online kan. Dah fizikal memang tak masuk. Kalau kita boleh rugi tuan-tuan dan puan sebagai hamba Allah yang lemah, kita boleh rugi kan. Tapi kalau rugi jangan rugi semua. Rugi sikit kan. Kalau kita nak tinggal jangan tinggal semua. Kalau tak boleh buat jangan tak boleh buat semua. Buatlah sikit kan. Tak boleh solat duha sangat kan. Sibuk kan. Seminggu takkan tak boleh sekali pun. Kalau tak boleh seminggu takkanlah tak boleh 2 minggu sekali pun. Tak boleh 2 minggu takkan tak boleh 3 minggu. Itu yang solat-solat tasbih tu kan. Kalau tak boleh takkanlah semua hidup umur kita 80 tahun. Kata Allah panjangkan umur sampai 80 tahun. Sekali pun hang tak boleh buat solat sunat tasbih ke? Sebab itu Rasulullah sangat tuntut kan. Buat setiap hari. Tak boleh setiap hari. Buatlah seminggu sekali. Tak boleh seminggu sekali. Buatlah sebulan sekali. Tak boleh juga sebulan sekali. Buatlah setahun sekali. Setahun pun berat. Susah. Kan? Jadi buatlah sekali dalam seumur hidup kita kan. Betapa kena buat solat sunat tasbih tu. Tidaklah wajib kan. Tapi dituntut. Sangat-sangat dituntut. Itu yang selalu saya bagi nasihat kepada diri saya. Dan juga saya berkongsi dengan orang lain. Tak boleh buat semua. Jangan tinggal semua kan. Macam mana? Betul fizikal boleh masuklah gagah juga dia masuk online kan. Online tak dapat masuk kekangan kan. Dengar saya punya rakaman tu. Saya bagi ni kan. Dulu saya berat juga nak bagi sebab nak tuntut hadir kan. Sebab dah arahkan begitu kan. Lama-lama saya kalah juga kan. Kalau semua dah tak boleh apa yang dia nak belajar pun dia dengar perkataan kita keluar daripada terbit daripada guru ni, itulah yang boleh ada barakahnya, ada dia punya walaupun tak secara keseluruhan adalah proses pembelajaran tu berlaku juga.
walaupun seseorang pelajar tu, tuan-tuan dan puan pada waktu ketika tu dengar secara rakaman kan. 3 fizikal, online dan 1 rakaman kan. Ipoh saya tak ada nak kata apa, memang kena datang fizikal. Tapi nanti untuk pertemuan 3 nanti online balik, full balik online. Mana tuan-tuan dan puan yang Ipoh akan datang fizikal pada P2 dan juga P4 saja. Kan? Okey, jadi saya patah balik ke tadi. Jadi tuan-tuan dan puan yang di grup Ipoh, kan, grup O, tuan-tuan dan puan pun akan hantar secara online juga. Tapi yang print, jangan print bagi kat saya. Saya bangunkan platform tu dekat UMOL AA, UMOL O, UMOL Q. Okey, next soalan sebelum saya pergi kepada kumpulan, ada tak? Okey, right. Okey, yang lain? Okey, untuk tugasan jadi dah tadi 10-10, dah 20. 60 tolak 20, solid lah. Untuk kumpulan memang 40. By group memang 40. Iaitu pecahan dia, laporan bertulis 30 markah, tuan-tuan dan puan kena bentang. Kan kena bentang. Kan pembentangan ni rakaman ke apa? Jangan dah harus menunjukkan proses sudah menentu. Dah harus menunjukkan. Saya terlupa nak buat rakaman apa tidak tadi baca. Ni saya pening juga ni, nak buat apa? Kita ada 30, itu betul ke kita tu 33 tu? 33, semua 34 kan? Betul ke 33 orang? Nanti apa? Ada bertambah lagi kan? Sebab saya kena buat calculate tu. Sebab apa? Tak kira lah Ipoh ke, Ipoh ke, Kuantan ke, Melaka ke. Once kalau kata dah decide apa? Pembentangan ni lah, pembentangan live lah. Kan? Bukan rakaman. Kan? Kalau yang Kuantan dan juga Melaka akan bentang pakai ni lah. Pakai Webex lah. Saya akan offkan share tu. Jadi tuan-tuan akan share bentang. Sebab yang kamera 360 tu, kelas yang hybrid tu saya pakai, alhamdulillah setakat ni banyak kali dah buat pembentangan live kan, untuk AA dengan apa, untuk Ipoh dan juga untuk Kuantan dan juga Melaka kan. Okey, jadi saya buat keputusan untuk pembentangan 10 markah tu kita akan buat pada P4. Tuan-tuan dan puan ready kan? Dekat sini tak tahulah, saya suka ikut kepada perancangan akademik lah yang telah dibekalkan oleh Prof ni kan. Kalau saya buat penelitian, saya baca daripada word by word, perkataan kepada perkataan untuk pembentangan ni, tidak ada mengatakan semua kena membentang. Bayangkan dekat dalam dalam kumpulan tu 6 orang, 3 nya anggota polis, 3 tu memang tak boleh buat apa, memang tak ada datang. Apa macam pembentangan adalah live, dah ke tak ada markah dekat situ, tak ada confirm, memang tak ada markah full sebab arahan. Semua mesti kena membentang. Mana semua kena bentang, 6 kena bentang lah. Tapi saya jaga perkataan tu, saya cari kan. Kalau tak ada, selamatlah kan, mana boleh wakil. Tu kena pembahagian tugas tu kena seimbang. Kan? Janganlah kalau ada seseorang tu yang rasa dia yang buat paling banyak, lepas tu dia nak minta markah lebih dekat saya. Tak boleh macam tu tuan-tuan dan puan. Kan? Macam tu semua orang nak clear, nak buat kerja banyak, kemudian minta markah lebih dekat saya. Itu ada satu yang tidak tepat. Kan? Yang dah berlaku lah kan. Saya tak beritahu lah grup saya yang mana ataupun siapa pelajar dia kan. Tak boleh minta markah lebih. Jadi macam mana tak nak minta markah lebih tu? Jadi pembahagian tugas mestilah dirancang kan, mestilah secara seimbang. Jangan tanggung beban kawan-kawan yang lain kan. Apa tu persuade, pujuk, ini tugasan yang bersama, kita kena selesaikan secara kolektif kan. Agihan tugas dah buat, kena buat lah kan. Kalau dah getting worse, dah terlalu teruk sangat dah kan. Ini okey,
Okey, individu akan saya turun respon lah, naik dekat chat kan. Individu ada pembentangan tak? Individu tak ada pembentangan. Buat laporan, zap, hantar je dekat dalam UUMOF. Platform nanti saya bangunkan. Nah, kalau Dr. Romlah tak buat dah. Saya tengok tadi kosong je, Dr. Romlah tak buat kot. Tak apalah, itu saya boleh buat. Saya boleh buat platform tu. Nanti tuan-tuan hantar pada, saya ambil pada last kali perjumpaan P2, saya ambil last kali perjumpaan P3. Kumpulan P4 kan, saya ambil last kali perjumpaan pada P4 kan. Okey. Jadi saya sambung kan. Kalau dah buat dah semua tu kan, dah getting worse kan, apa yang boleh buat lagi? Buat aduan lah kat saya. Okey, contoh kan, Cik Dino, contoh kan, contoh buat apa ni, apa tu, Cik Muhammad Abdul Khairullah kan, apa pun dia tak buat, semua tak buat, semua dia orang dengan kami je kan. Saya dah dapat satu rekod kan, saya dah dapat satu aduan kan. Saya dah hubungi lah, saya minta maaf yang banyak Tuan Muhammad Abdul Khairullah kan, Tuan dah dapat 0/40 untuk tugasan kumpulan sebab gini, contoh kan, jadi mesti lepas tu Tuan Abdul, ya, Tuan selazimnya macam tu, dia takkan defend diri dia sebab benda tu betul, tak orang kata, tak sungguh tak kata kan, tak tumbuh tak melata, tak sungguh tak kata kan. Tayar pecah kan, tayar pecah ke? Tak, tayar mana dah pecah, dah kempih lah ni, dah betul tayar pun dah hancur ni, 3 rim ni. Jangan orang nak nafikan, tentulah kita dah nampak kan. Lazimnya kalau aduan yang macam ni kan, yang saya dah pernah kendalikan, memang yang saya dah WhatsApp tu, dia akan diam je, dia mengakulah yang memang tak bantu untuk tugasan kumpulan, kesibukan semua macam-macam lah kan. Okey, betul. Inisiatif sendiri kan, mesti Tuan Abdul akan tanya saya, Cik Nur, saya dapat kosong kan, dia Tuan kena buat seorang lah, saya kata kan, seadanya kan. Lepas tu maka akan diberikan juga kan, kena buat lah. Kalau saya kata macam, kalau Tuan Abdul tak ambil apa-apa tindakan, akan sampai habis akan dapat 0/40. Apa nak bawa pada final exam nanti kan. Katalah kalau individu hantar kan, final exam mesti kena dapat apa, sekurang-kurangnya 30, lulus 50, C tak dapat 29 lah, sakit kulit lah, gagal lah kan. 49 tu C tolak, 50 adalah C 2.00, 1.99 gagal, C 1.67, C minus 1.67 pointer kan, gagal, kena repair kan, kena repeat kan. Kalau C 2.00, apa nak buat kan. Jadi baik-baik kan, saya kena bantu juga, kena buat juga kan. Jadi mudah-mudahan kan situasi berkenaan akan menjadi pengajaran yang baiklah untuk yang kawan-kawan dia dah buat aduan tu kan, untuk tak boleh jadi passenger lagi kan. Contohlah bukan berkira siapa pun tak boleh jadi passenger ni, dia numpang lah kan. Numpang dia, kita naik bas kan, dia penumpang kan, driver main tidur je, naik buat bas, aku pernah tidur, tak ada, mantap lah, dia kungfu mabuk sekalipun, apa kepala dia goyang kan, kita jadi lebih depan, tak apa cik, masuk arena tidur cik, bahaya ni, dia ada berapa nyawa kat belakang ni kan. Tu je lah kan. Tapi dia tak boleh kata offer nak ganti kan, jadi salah lain pula kan, mana ada kita lesen bas kan. Kita kat belakang syok tidur kan, buat penumpang kan, tak nak macam tu. Dan itu kena bekerja keras untuk pastikan sampai daripada destinasi A ke destinasi B kan. Okey, jom kita tengok apa tugasan bulan. Saya dah bagi makluman mesra kan, peringatan mesra lah kan. Jangan dah buat kerja banyak kan dalam tugasan kumpulan tu, lepas tu nak minta maka lebih kan. Samalah markah tu sama banyak, 40 kan, dapat 38 tu 40 kan. Kalau tak ada aduan kan, penumpang pun dapat 38 sebab tak ada aduan. Saya tak tahu, saya bukan duduk dalam kumpulan tu. Maknanya kita kata untung besar lah kan. Dah lah dia tak buat apa-apa, kawan-kawan pun tak mengadu. Kawan-kawan pula tak mengadu kan. Maknanya kawan kita akan rosak macam tu lah. Dia bukan selamanya dapat kumpulan yang baik kan. Ada kumpulan yang tegas, kamu bagilah alasan apa, ini komitmen as a commitment, kena buat. Mana ada dalam klausa UUMP sebabkan komitmen tugas yang berat, yang besar, dia dibenarkan untuk tak buat apa-apa tugasan. Kawan-kawan dia yang lain yang kena buatkan tugasan tu, dia tak cari berkeliling tu.
Kalau jumpa boleh bagi keliling tu dekat saya kan. Saya takkan saya bersama kawan-kawan yang buat aduan kan takkan bangkang lagi dah. Penting kan kita kena ada hitam putih kan. Saya dah bermusyarat banyak kali dengan Induk Pay. Mereka pun tak pernah bagi tahu ada klausul tu wujud. Bagi yang ada komitmen tugas yang tak dapat hadir kan, dia dibenarkan untuk tak payah buat tugas yang bulan. Kawan-kawan yang lain tolong buatkan tugas yang dia kalau ada kan. Itu saya tak jumpa lagi klausul tu. Saya minta maaf, saya takkan kompromi kan. Macam mana kena susun lah sebab kita dah pilih kan. Jadi cabaran kita lebih besar kan. Kita nak uruskan bos kita nak uruskan isteri kita nak uruskan suami kita nak uruskan anak-anak kita kan. Itu saya ada bagi kelonggaran. Sebab tu kalau terlambat, terlajak tugasan, saya bagi kan. Saya tak boleh buat macam yang full time ni. Anak tak ada kan, bini tak ada, laki tak ada kan. Oh, nak minta tangguh pula kan. Bercinta je kan. Keleh lambat masuk semua. Sian mak ayah. Saya bagi kan. Tu saya marah tu pun macam anggap dah macam anak-anak kita kan. Berkereh pun apa, macam orang dulu juga kan. Tengok tempat jugalah kan. Kalau dah melampau sangat kan. Dalam keleh asyik tidur je kan. Mereka full time. Pakai PTPTN semua kan. Sian mak ayah bagi semua. Belajar datang main bercinta dan sebagainya kan. Biasalah kan. Saya pun masa belajar degree pun bukanlah apa yang baik kan. Tapi saya dah benda yang tak baik yang saya dah buat dulu kan. Mestilah saya nak cuba jangan buat dekat anak-anak kita ni kan, adik-adik kita ni kan. Tapi tuan-tuan dan puan beza. Tugas tuan-tuan dan puan lebih berat, lebih besar. Sebab tuan-tuan dan puan ambil degree ni ketika tuan-tuan dan puan tengah bekerja. Dah berkahwin, dah beranak pinak, tak ada anak-anak dah. Anak-anak tuan-tuan dan puan sakit kan. Perlukan perhatian semua, tertinggal soalan. Kita ada mak pak lagi juga kan. Mak ayah ni semua. Tambah lagi kalau ada berkahwin, ada apa? Mak ayah mertua lagi. Sebab tu saya memang beza betul lah kan. Dengan apa pelajar-pelajar full time ni kan. Pelajar-pelajar full time ni saya tegas dia lain macam sikit lah kan. Macam garangnya banyak lah kan. Jadi untuk kelas ni ada yang tegas-tegas lah kan. Macam saya dah sahkan markah kan, baru nak buat kan, tak boleh lah. Dah seminggu dah saya dah sah markah tu. Memang tak kena patah balik lah. Sebab saya dah tanya kan, kosong kan. Itu pun banyak kali kata nak hantar. Tunggu kan, saya nak sah markah ni kan. Apa tu kan, tak tahu bagi saya lagi. Saya tunggu lagi sampai 3 kali baru dapat kan. Kalau ikutkan tu, saya malam-malam tunggu, saya sahkan je kan. Tapi siap lah, dia dapat kosong, dapat tak hantar. Sebab janji kata nak hantar tu kan. Tapi kalau janji jangan tipu saya kan. Tunggu-tunggu lah tak hantar juga kan. Kalau ada janji, tepati kan. Saya dah bagi saya dah bagi Datuk Ansur tu buat lah kan. Tu yang ni lah, saya boleh share lah apa-apa yang ni kan. Okay, jom kita tulis kumpulan. Berdasarkan 4 atau 5. Tuan-tuan boleh buat 4, boleh buat 5 kan. Buatlah 5 kan. Sebab nanti kalau banyak kumpulan, nanti banyak pembentangan nanti. Kan? Sebab tu yang yang pertemuan yang keempat tu, saya akan habis tu laju sikit lah untuk topik yang pertama tu. Sebab 33 bertambah lagi 8 kali 5, 40. Jangan lebih 20 minit. 20 kali 8 kumpulan. Berapa? 20 kali 8 kumpulan. 20 kali 8. 160 minit. 100. Itu betul ke kan? Nak datang ke depan, buka lagi 5 minit, 10 minit. Saya dah berapa kali dah kendalikan pembentangan kan. Buka-buka tak boleh, suara tak keluar. Itu pun kena reserve tu. Bukan 160 minit ni, 160 minit confirm. 160 kan. 2 jam ke? Bukan 2 jam juga. 160 tolak 120. 2 jam 40 minit. Bayangkan. Memang saya boleh ada 1 jam je kan. Kalau tak 1 jam pun dah teruslah dengan tangan. Ada 8 kali 5, 40. Ada 8 lah. 7 kali 5, 35. Okay, dia kau 7. Alah, round tu jugalah. Kan? Mungkin tak semua yang akan ambil 20 minit. Mungkin ambil 10 minit, 9 minit. Kan? Tapi kita buat pengiraan, kita buat pengiraan macam tu lah. Kan? Buat kenuri kan? Mana boleh main panggil-panggil satu kampung je. Beras kampit je kita masak. Aib kita sebagai tuan rumah, orang datang nak makan kan. Orang dah setting tak masak, dah gantung kuali semua nak datang lalu habis kan. Lah. Kan betul kita ni kan. Tak apalah kita buat lebih sikit kan. Ada lebih, ni
Kalau orang Johor panggil nasi bekat kan, boleh balik ada lebih kan, Allah kasih lah, malam sampai ke malam aku gantung kuali kan, tak masak-masak kan, untunglah hang leha kan, hari ni hang tak payah masak kan, dah ada apa, dah ada bekal pula kan, itu kan. Kalau ada lagi setengah jam, ada 15 minit kan, mungkin kita bincang tentang apa yang tuan-tuan nak tanya lagi kan, tu je lah. Kalau ngam-ngam habis pukul 12, habis lah. Sebab saya pukul 12, saya tak boleh tunggu lagi dah. Sebab saya ada koki 3, pembangunan masyarakat 3, VKMB 2031. Habis pukul 12 ni saya kena tekan lagi satu link tu. Sebab tu lagi dalam pukul 12 tu atau habis tu, saya kata terima kasih tuan, Assalamualaikum, bla bla bla, semua saya leave meeting, saya tekan link yang satu lagi untuk apa, VKMB pula kan. Okay, 5 orang. Jadi tuan-tuan dan puan kena buat apa? Sediakan satu laporan analisis. Kena buat satu analisis. Analisis tentang latar belakang organisasi. Ada yang dalam 5 orang tu kerja polis, kerja bomber, kerja askar, kerja doktor kan. Kalau doktor takkanlah tuan-tuan ambil ni lagi kan. Bahagian Kementerian Kesihatan, bahagian Kementerian Penerangan, apa? Tak kisahlah ada 5 kan. Bincanglah kan. Kita asyik polis je, asyik bomber je, asyik apa, penerangan je kena kan. Apa kata kita ambil bawah KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia pula kan. Suka hatilah. Tuan-tuan bincang lah. Kan nak ambil kan. Bincang sama kan. Saya tak nak tentukan. Oh, Tuan Abdul, famous Tuan Abdul ni kan. Tuan Abdullah Khairullah, mesti buat immigration. Suka tak suka kena buat. Sudah masak. Kan. Itulah immigration tu lah. Kami dalam kalangan ni Sabtu tak ada immigration. Cari semua kan. Saya tak tetapkan, tuan-tuan tetapkan. Jadi apa masalah komunikasi yang dikenal pasti? Cik. Ya, saya Tuan Suhairi, silakan. Cik nak tanya Cik. Ya. Organisasi tu kita boleh pilih yang awam saja ke? Tak ada. Suka hati tuan lah nak ambil apa, RHB Bank kan. Baik kan. PACE ni bukan yang awam je, saya ingat kan. Ada yang kerja dekat apa, perhotelan, ada kan. Berkembang lah pelajar-pelajar PACE ni kan, hebat-hebat lah kan. Tu saya respect tu, saya kagum lah, semangat kental lah pelajar-pelajar PACE ni kan, berulang lah apa ke benda lagi lah semua kan. Boleh tak ada, no bukan awam je. Janji ada organisasi lah, tapi kalau organisasi kita pun segan hidup mati tak mau jual apa, aiskrim Malaysia, bukan saya nak menghina lah setakat aiskrim Malaysia kan, jomlah saya ada buat aiskrim Malaysia. Laku ke? Kadang-kadang laku, kadang tak laku. Kadang saya pun tak buat, saya malas nak buat kan. Apa benda kita nak rukaikannya kan. Kita berniaga main-main je kan. Tak boleh lah kan. Sebab apa nanti nak buat apa? Carta organisasi ada. Jual aiskrim je, carta organisasi apa kan. Akulah bos, akulah kuli, akulah yang tukang apa? Tukang ikat aiskrim kan. Pakai peti air pun. Itulah simpan ayam, itulah simpan ikan, itulah simpan sayur, semua longgok semua situ kan. Nampak sangatlah itu apa, just dia berniaga seronok lah. Bukan saya hina orang yang jual aiskrim Malaysia kan. Saya suka aiskrim Malaysia. Saya pun pernah jual aiskrim Malaysia, sama lah. Jual budak-budak kan, kadang laku kadang tak laku, tapi seronok kan. Kadang bagi sedekah je kan, belilah sikit pada kan. Seronok budak makan aiskrim. Cari yang inilah dekat hotel ke, macam saya kata di Maybank kan, apa tu apa, dia ada syarikat printing kan, ada sebab organisasi dia, dan memang ada masalah tentang komunikasi yang dia nak ketengahkan. Dia boleh cerita kat kawan-kawan dia apa nak pakai strengthen dia, kekuatan dia, SWOT ni, strength, kekuatan, weaknesses, kelemahan syarikat tu, opportunity, peluang-peluang yang dibuka, peluang-peluang yang ada dekat staff, dan juga threat, ancaman. Apakah ancaman? Tuan nak buat Astro, nak buat Unify, yang buat. Doktor. Ya saya, Puan Vajanta. Doktor, nak tanya, tugasan kumpulan ni hantar pada pertemuan ke-4 Yes, ni. Kalau nampak ni, P4. Okey. Sorry, tak nampak. Okey. Nanti kalau tak dapat yang saya share ni, Puan Vajanta boleh ambil dekat UMOL boleh kan. Kata dah tak, Puan Vajanta tak clear lagi yuran. Tak apa, Puan Vajanta boleh ambil dekat dalam grup WhatsApp. Okay. Saya dah bagi. Alright. Okey, saya sambung. Hantar pada pertemuan yang ke-4. Pembentangan ke-4 yang 10 markah tu
hantar report pun yang keempat. Kan? Pada P4. Okey. Seterusnya, objektif program peningkatan amalan komunikasi. Macam mana nak buat? Kan? Kenapa sih masalah? Kena banyak mesyuarat lah. Kan? Dekat tempat Puan Wajanta bekerja kan. Semua main cakap-cakap belakang je. Cakap belakang pandai lah. Bukan main lagi ni semua. Bila depan bos, tak nak cakap kan. Jadi isu tak selesai. Jadi kena ada wakil setiap unit. Supervisor ke apa ke. Pergi hentam bos dekat dalam tu. Saya bukanlah nak suruh tuan-tuan abang hentam bos pula kan. Bos dia lah. Dia main cakap, dia cakap-cakap kan. Kita bagi tahu. Sebab kita berani kerana benar tuan-tuan dan puan. Bukan kita nak cakap pandai kan. Kita bagi tahu. Kena keluarkan ke muka kan. Saya keluarkan ni. Nampak? Pada hari Isnin, apa yang berlaku? 2 orang tak cukup. Buktinya apa? Production tak sampai. Tak boleh nak capai. Jangan bagi tahu dekat bawah tak capai production. Ini tuan-tuan dan perempuan kemukakan dengan menggunakan apa? Slide kan. Ambil gambar semua apa yang berlaku. Bos nak marah kita lagi ke? Dia pun pasti akan terdiam. Allah, salahnya aku kan. Selama ni kau kata kerja mengular lah apa semua. Ini yang berlaku sebenarnya. Kita pun main cakap 2 orang tak cukup, 3 orang tak cukup. Sebab apa tak cukup? Rasa-rasa lah tak cukup kan. Kalau boleh nak ramai lagi lah. 4 orang, 5 orang kan. Kita pula pun bodoh dah. Bos pun tak nafikan juga, marah juga. Kan? Jadi apa masalah dia? Jadi dengan kena beritahu lah kan apa yang tuan-tuan dan puan nak letakkan sebagai objektif program bagi mencapai itu ada satu amalan komunikasi kan. Kalau nak main cakap-cakap surat layang, nak main cakap dalam WhatsApp tak boleh. Kita dah bagi satu borang tu perlu diisi dan mendapat sokongan untuk dibawa. Kalau tak, isu akan naik sebanyak 20, 30, 40. Dia mesti ditapis. Itu sistem. Kan? Tuan-tuan kena bincanglah dengan kumpulan nak buat macam mana kan? Objektif program meningkatkan amalan komunikasi. Mesyuarat, kan? Borang. Tak perlu ada mesyuarat pun. Ada borang. Nanti kemudian ada mesyuarat. Katalah mesyuarat sebulan sekali je. Takkan habis nak mesyuarat. Kan? Nanti tak ada kerja lain. Mesyuarat saja. Kan? Jadi kita kenakan. Kan? Mesyuarat bersama dengan penyelia sebulan sekali. Betul, mesyuarat bersama dengan pengurusan tertinggi 2 bulan sekali. Dia ada proses lah, ada peringkat-peringkat dia lah kan. Macam saya kan, mesyuarat bersama jabatan, mesyuarat bersama fakulti dan yang paling besar sekali, mesyuarat Senat. Senat ni agung lah sekali lah dekat mana-mana universiti kan. Tuan-tuan dan puan, nama tak masuk dalam Senat untuk berkongbo, tuan-tuan dan puan tak boleh berkongbo. Nama tuan-tuan dan puan kena. Tu saya kata, kalau mesyuarat Senat ni mesyuarat yang agung lah. Chancellor, orang besar kan, ketua-ketua dekan apa semua kan. Nak berkongbo, nama mesti kena buat dalam Senat. Kan? Nama mesti buat dalam Senat dulu kan. Jadi, mesyuarat Senat tak ada. Macam berbuat lah. Maknanya yang kongbo tu secara ilegal lah, haram lah. Tak pernah bawa mesyuarat Senat pun kan. Betul apa yang perlu buat cadangan? Menambah baikkan amalan komunikasi. Tadi berkenaan dengan wujudkan mesyuarat yang spesifik. Cadangan penambahbaikan, kekerapan mesyuarat. Siapa yang kena hadir? Contoh kan. Jadi itu yang saya beri contoh. Jadi tuan-tuan dan puan dah ada 5 orang lah tu, bincang lagi kan apa yang dirasakan perlu. Saya tak kata mesti mesyuarat dia kan. Tu saya nak tengok nanti. Masa saya nak tanda tu, apa yang tuan-tuan dan puan senaraikan. Okey, spesifikasi penulisan tugasan kumpulan. Tugasan ini memerlukan tuan-tuan dan puan mengembangkan perancangan komunikasi kepengurusan. Nak mengurus komunikasi ini. Kan? Salah satunya macam mana kita uruskan komunikasi. Kita nak cakap dekat anak kita, kita nak cakap dekat suami kita, kan? Kita nak cakap dekat adik-adik kita. Katalah semua tu duduk rumah yang sama, kan? Halo, pergi angkat sekarang kain ni, pergi bubur dalam bakul. Mak rotan kamu orang halu. Kan? Sama juga kita nak cakap dekat suami kita. Apa? Tak boleh. Derhaka. Meninggikan suara dekat suami. Bang, dia macam ni. Jangan buka. Abang jangan sepuk-sepuk kat bawah kat lantai. Kan? Penat, udah nak angkat. Kan? Ambil. Ni kan. Udah ada dah dekat mesin basuh tu. Bakul alung, bakul hangar. Ada bakul untuk kita dua. Bakul kita kongsi lah. Bakul odah dengan bakul abang, bakul yang sama lah. Kan? Bubuh dalam satu bakul. Kan? Nampak? Kan? Motif dia apa? Nak ambil baju kotor bubuh dalam bakul. Kena pula adik kita yang last sekali duduk dengan kita. Kan? Kan? Hanya dah tumpah rumah aku.
kan. Baju pun main sepuk-sepuk ni kan. Tak kerti basuh ke? Dah duduk rumah aku free ni. Ingat aku apa tukang gaji hang kan. Pergi basuh baju hang sendiri aku usuh. Sebab kita kakak kan, kita sulung kan. Melampau-lampau pula apa yang adik bongsu kita tu kan. Nampak? Jadi memang ketegasan kan. Terpulanglah macam mana kita uruskan, kita menyampaikan komunikasi tu. Apa tu mak mentua pula kan. Mak mentua kita, mak mentua kita ke, mak kita ke kan. Sama juga letak baju dekat lantai. Mak tak apa. Dah kutip mak tak apa, mak letak kat lantai tak apa, faham, tak apa. Mak dah penat tu, mak datang dari jauh kampung kan. Mak letih, mak penat kan. Tapi mak baring je. Baju ni no problem lah. Dekat suami tadi, suruh juga kutip kan. Bukan main apa, special mak ayah kan. Special lah. Memuliakan dua ibu bapa kita. Dua ibu bapa mertua kita dah sama darjat lah. Ibu kita kahwin kan, ada mak dengan ayah kan, taraf dia sama macam mak ayah kandung kita juga. Kena muliakan juga kan. Dah lepas dah mahram tu. Kita boleh yang laki, yang menantu laki boleh salam, cium tangan, cium pipi mak mentua kita kan, sebab dia dah Allah dah sama darjatkan dah kan. Sebab dia ibu juga kan. Nampak kan? Tak apa mak, nampak? Sebab tu kita kena uruskan komunikasi kita. Sebab benda nak sampaikan adalah benda yang sama. Semua motif dia dalam apa? Daripada baju kotor yang kat lantai tu untuk dimasukkan di dalam bakul kotor. Kan? Jadi nampak, tuan-tuan nampak clear. Jadi tuan-tuan nak menguruskan baju kotor dengan berkesan, dengan cekap. Tak ada siapa dah. Jadi baju kotor kat lantai memang tak ada dah. Sebab arahan tu jelas. Nak ambil dengan aku Alung. Sini Alung kan. Ambil baju kotor ni. Kita tarik tinggal kan. Dah jahanam dah dekat atas satu. Tak faham lagi ke cakap mak ni Alung. Mak. Alung tak buat lagi kan. Nak kita kan. Suami macam itulah kan. Kan baju kotor tahu abang penat balik kerja kan. Yang tak lantai bang kan. Kan ada baku kan. Lembut je isteri kita cakap kan. Macam itulah. Okay. Sebab nak apa? Nak berkesan kan. Nada komunikasi itu akan berbeza setiap sebab demografi itu berbeza, status dia berbeza, anak, suami, emak, adik kandung kan. Adik ipar kita macam tu tak? Adik ipar pun segan juga. Adik ipar ni apa? Adik-adik dengan suami kita, adik-adik dengan isteri kita kan segan. Tapi kalau adik kita kan satu mak dengan satu bapa kan, mestilah kita boleh bergarang kan. Tambah kita pula anak sulung kan. Anak bongsu ni ada melampau-lampau, bukannya kecil pun kan. Aku bagi tahu kat mak ayah nanti kan. Nampak beza dia kan. Okay, jadi penulisan tuan-tuan dan perempuan haruslah merangkumi dasar untuk berkomunikasi lisan, bertulis dan bukan lisan. Cara, nada kan. Apa contoh nak dalam konteks organisasi, komunikasi bukan lisan kan. Iaitu tulisan yang berwarna merah, tulisan yang tak berwarna merah. Tulisan yang berwarna merah kerana menandakan itu adalah nak cepat, nak segera naik di warna merah. Itu simbol kan. Jadi simbol dia adalah komunikasi bukan lisan kan. Simbol lisan lisan berkenaan dengan apa? Siren. Itu adalah latihan kebakaran. Kata nanti kerja lagi, duk cucuk-cucuk wayar lagi, buat kerja lagi. Habis semua operator meninggal dunia, hangus terbakar. Walaupun itu dah latihan kan. Bumbu marah tahu kalau tengok-tengok ada yang lemah-lemah gemalai, tahu tu latihan kan. Tapi kena buat betul-betul. Jangan gelak-gelak. Saya dah kena dah, kami dah kena. Bukanlah saya gelak, kawan-kawan saya gelak kan. Kena sedih je dengan abang-abang bomba kan. Masa tu taklah sado-sado yang datang tu kan. Dalam balai bomba ni lah kawasan kami lah dekat bahagian Kuala Kangsar kan. Ada ni semua habis mati terbakar dah ni. Jadi elok juga pun abang-abang bomba marah macam tu. Kalau tak buat bersungguh-sungguh kan. Nampak? Ada signal yang tertentu untuk jabatan. Jadi bincangkan selagi mana untuk improvement of the organisation, improvement of the syarikat megah holding. Contoh kan. Tugasan anda harus merangkumi prosedur komunikasi yang melibatkan pengurusan konflik dan buat keputusan. Macam mana nak buat keputusan? Nada semua orang munyuk je, semua angguk je. Sebab apa? Peluang tak diberikan kan. Jadi decision maker tu macam mana? Sampai decision maker dibuat. Akhirnya keputusan yang telah dibincangkan daripada A sampai Z, OT diberhentikan. Kita gantikan dia dengan cuti. Kan?
sampai macam tu dah bincang-bincang kan, sebab keputusan bukan senang nak buat kan. Kalau ikut diktator senang lah kan, cakap dia ni kan, tak ada rundingan, tak ada apa kan, suka tak suka ikut kan. Tak boleh, kita negara yang berdemokrasi kan, kena ada perbincangan kan. Kita kena ada konsep macam syura, macam baginda Rasulullah SAW buat. Baginda SAW pemimpin, leader, ketua. Rasulullah SAW tak pernah pun buat keputusan kan. Rasulullah sendiri pernah terima strategi peperangan, iaitu perang Khandaq untuk gali parit. Itu bukan idea Rasulullah, itu idea para sahabat. Menunjukkan Rasulullah SAW, baginda Rasulullah SAW sendiri juga menerima cadangan, buka pandangan. Itu konsep syura. Kan? Tapi kita tak panggil konsep syura, kita panggil konsep mesyuarat lah. Mesyuarat jabatan, mesyuarat pengurusan tertinggi, kan? Mesyuarat AGM, kan? Kesalahan besar tau kalau tak buat mesyuarat AGM, kalau dah cukup tempoh matang setahun, tempoh matang 2 tahun, seperti yang termaktub dalam perlembagaan penubuhan persatuan, perlembagaan penubuhan yang ROS tu kan, tak ikut nanti ROS akan denda, akan ni kan, tambah parti-parti politik kan, sehingga ada yang boleh ada implikasi terhadap lantikan jawatan Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri kan, kekalahan ROS mempertikaikan itu ni kan, pendaftar perhubungan persatuan kan, ROS kan. Jadi itu kena tengok kan. Jadi decision maker bukan senang-senang je nak buat kan. Dia mesti kena ada konflik, tuan-tuan kena wujudkan konflik kan, kemudian selesaikan dengan rundingan dan apa keputusan dia kan. Bincang tu dalam 5 orang tu. Perancangan tuan-tuan dan puan dalam kumpulan 4 hingga 5 orang tu harus memperincikan proses dan alat khusus yang digunakan untuk berkomunikasi antara jabatan dalam situasi-situasi yang tertentu. Dah balik kampung, nak mesyuarat lagi, nak datang balik mesyuarat lagi. Tentukan. Nak pakai apa? Webex, nak pakai Google Meet, kan? Nak pakai WhatsApp, boleh. Macam mana nak pastikan semua semua staff yang duduk dalam grup tu respon terhadap apa yang bos cakap. Kalau kata dalam tu ada 13 orang, thumbs up mesti kena ada 13 dekat situ. Sebab jadi bila bos tengok ada 13, baru mesej tu sampai, maklumat tu sampai, walaupun pada waktu hari tu adalah 1 Syawal. Tak maaf, kena kacau juga, hampa awak semua tengah makan rendang, ketupat dan sebagainya kan. Jadi itu kita dah bukti, kita dah sign dah. Kita memang setuju, memang kita kena bagi thumbs ke, yes bos, okay, smiley semua kan. Bos kira mesti ada 13. Kalau tak kira ada 1 yang engkang. Macam mana kita nak tetapkan? Tetapkanlah begitu. Supaya dia tahu apa perubahan-perubahan, apa yang nak kena buat. Walaupun masa tu kita tengah bercuti. Kan? Anda harus menunjukkan rancangan komunikasi anda dalam laporan bertulis formal yang merangkumi dasar, prosedur, proses dan alat yang digunakan oleh organisasi anda. Nanti tuan-tuan buat ni subtopik. Dasar apa, prosedur apa, prosesnya macam mana, alat digunakan. Buat tu sebagai subtopik, kemudian buat huraian. Subtopik, buat huraian. Sebab dia punya patah perkataan tu dah berganda banyak. Sehingga 2,500 daripada yang tadi, 1,000 hingga 1,250. Ini seganda lagi untuk tugasan kumpulan kan. Dan tuan-tuan dan perempuan diberikan tenaga yang lebih lagi, iaitu dijanakan 5 kali ganda. Kalau 5 orang lah, 4 kali ganda orang kan, 4 orang lah. Dalam organisasi tuan-tuan dan perempuan bersama dengan analisis mengapa tuan-tuan dan perempuan memilih setiap komponen tersebut. Bagi tahu sebab apa dasar ni dipilih, prosedur ni dipilih, proses ni dipilih, alat ni dipilih, bagi justifikasi. Okey. Dah siap ni semua? Kan, ready untuk pembentangan dalam 20 minit. Buatlah apa yang ada dekat dalam laporan tu, keluarkan balik, cerita sikit-sikit dia, jangan copy paste banyak-banyak tu. Tuan-tuan dan perempuan masa sebentar cerita je balik, tak kira lah wakil ke, sebab kat sini Dr. Romlah, Prof. Romlah tak menyatakan spesifik. Setiap ahli kumpulan kena bentang. Jadi saya, ini kita punya bonus daripada saya lah. Untuk saya tak tekankan. Jadi kami 3 orang dah pergi ada emergency kan, 2 orang je boleh bentang. Bentang. Maka boleh dapat 10. Boleh dapat 10. Sebab tak ada arahan. Tapi kalau tu macam mana? Saya berat tau. Kalau dalam tu maktub, semua ahli kumpulan kena bentang. Kadang-kadang saya berdosa, saya langgar arahan kan. Bagi juga Mekah juga kan, sebab tak boleh. Macam mana kan? Demi kelangsungan tu kan, dia muncul je lah, tak ditanya
ni semua bentang ke tak ke kan. Saya pun terima kasih jugalah kat penyiaran-penyiaran saya kan, tak begitu rigid kan. Ada yang begitu rigid, angka tinggi sangat semua kan. Itu tak apalah. Saya tak nak, saya share sikit lah. Masalah tu biar saya tanggung. Tu tak ada kena-mena dengan tuan-tuan dan perempuan pun. Tak payah tuan-tuan dan perempuan pening-pening kan. Itu bagi saya selesaikan. Saya menjawab dengan penyalaran-penyalaran saya. Okay. Right? 20 minit untuk benda yang sama. Jangan buat benda yang baru. Ambil poin-poin yang dah ada dalam laporan yang dah siap tu untuk digunakan untuk membentang. Dan saya tak izinkan membentang dengan menggunakan laporan. Contoh, tadi boleh, dia tak boleh pula. Macam ni, tuan-tuan puan. Hak yang dah siap tu, katalah ada 10 muka surat, 20 muka surat. Pakai yang Word tu bentang. Oh, itu 20 minit pun tak cukup. 1 jam pun cukup. Baca pula satu-satu. Yelah, saya tak sempat kan. Macam mana? Dia bagi jugalah kan. Sampai saya stop lah. Ini tak payah, ni tak payah, ni tak apa-apa. Bagi tahu ini, dia cerita yang ni kan. Dan ni barulah masa tu menjadi pendek kan. Lepas tu, saya tak benarkan lagi dah guna words tu untuk jadikan sebagai bahan untuk membentang. Kena pakai PowerPoint. Yes, kena pakai PowerPoint. Dia PowerPoint tu ambil yang main point je. Perkara-perkara yang penting je. Olahan yang begitu panjang tu, cut-cut je. Kan? 5 slide pun dah okey banyak dah. Kan? 5 slide pun okey, no problem. Tak ada masalah. Kan? Jadi boleh bercerita kan. Bukan nak sampai 20 minit pun. Kan? 10 minit, 15 minit pun okey dah. Bukan mesti capai 20 minit sebab Prof bagi tahu jangan lebih 20 minit. Kan? Saya ambil julat 5 minit. Kan? 15 minit, 10 minit pun okey. Tapi jangan pendek sangat. Maka 10. Sikit-sikit, cek. 3 minit je. Allah Akbar. Takkan dapat 10. Tak boleh. Kan? Dia mesti jangan sikit sangat dengan pendek sangat dan jangan terlalu panjang sangat. Kan? Right. Okay, saya buka soalan untuk kumpulan. Ada tak yang berbangkit? Ini yang terakhir lah. 30, 10. Penulisan 30, pembentangan 10. Tadi 10, 10, 20. 30, 10, 60. Cik Suat. Memang betul sekarang. Ya, betul. Ini dah diminta. Anda dikehendaki menyediakan satu laporan analisis berangkumi. Nampak ni? SWOT. Tengok atas, tengok bawah. Atas ni apa yang dasar yang Prof nak. Bawah ni spesifik yang Prof nak. Jadi semua ni kena ambil kira. Kena ambil kira untuk dipenuhi. Baru boleh dapat 30 tu. Saya bagi jaminan kepada tuan-tuan dan puan, kalau semua ni ada, setiap segenap inci ni tuan-tuan dan puan tak tinggalkan, tak lebih sikit pun tak apalah. Berapa? 3,200 kan? 3,300. Tak apalah. Saya ingat tuan-tuan dan puan akan dapat markah yang baiklah untuk 30 markah tu. Kadang saya akan bagi pemerhatian yang lebih lah kalau semua tu ada prosedur, proses, alat. Okey, baik. Tak soalan? Tengok cek. Kita cek. Cek individu tak ada pertentangan kan? Yes, tak ada. Suatu memang perlu masuk dalam tugasan. Yes, kena masuk. Okey, ada yang lain. Cik, Ya saya. Tuan Suhairi. yang individu 1 dengan 2 tu cik, Ya. Individu. Kumpulan bukan Tak balik. ada tak apa guide dia untuk ni macam rangka dia tu kan? Yang spesifik untuk kita buat tu, guideline dia tu, ada tak cik? Kalau tanya saya tak ada lah sebab saya bersandarkan kepada kepada Prof Romlah ni. Jadi kalau guide yang ni, mula buat pengenalan tentang apa-apa jugalah tentang komunikasi organisasi. Organisasi penting untuk diuruskan dengan arahan daripada komunikasi lisan, bukan lisan. Cukuplah pengenalan. Lepas tu tuan-tuan dan puan, direct terus je. 5 prinsip komunikasi kepengurusan tu. Prinsip yang pertama, komunikasi pengurusan. Nanti kita belajarlah apa prinsip dia. Prinsip yang pertama, menyampaikan arahan. Jadi ungkaikanlah menyampaikan arahan tu macam mana. Itu prinsip yang kedua, prinsip yang ketiga, prinsip yang keempat, prinsip yang kelima. Kan? Selepas habis prinsip yang kelima, terus dengan kesimpulan. Itu rujukan yang ada sokongan, hujah apa semua rujukan tu. Tu kena buatlah. Selitlah dekat isi 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4 ke, 5 ke, yang mana yang berkenaan. Itu dia punya perincian je lah. Kan? Jadi kalau ni memang tak ada lah. Kan? Saya kena cadangkan, bangunkan lah. Tapi tak perlu pun. Buat gitu je lah. Yang kedua,
Jika anda seorang pengurus komunikasi korporat, kan, sama juga ambil je pengenalan yang pertama tu tadi sebagai pengenalan kepentingan komunikasi dalam organisasi, bla bla bla, kan. Dapat satu perenggan, kan. Lepas tu terus dia pergi kepada isu yang pertama, iaitu ada 4 isu dekat sini. Ceritakan isu pengurusan dulu. Isu pengurusan yang pertama adalah berkenaan dengan apa? Pengagihan tugas. Isu yang kedua berkenaan dengan isu pengurusan adalah decision maker, pembuatan keputusan. Dah cukup, kan? Pergi pula isu yang kedua, iaitu 2 strategi. Strategi yang pertama selalu buat mesyuarat. Contoh, kan? Strategi yang kedua, letakkan peti surat aduan di setiap jabatan. Sebab kalau minta bagi cadangan-cadangan semua malu, semua takut. Nampak, hang lah yang selalu komen-komen ni ya. Cakap banyak okey, potong gaji. Contoh, kan? Jadi orang takut. Jadi malam-malam, tuan-tuan dan puan naiklah jabat ke apa ke, kan. Bubuh surat dalam tu, bubuh aduan dalam tu, kan. Tapi kena berhadapan dengan surat layang pula, kan. Bila ada box-box peti cadangan macam tu, kan, surat cadangan macam tu. Tapi tu antara strategi lah. Kita nak tahu apa permasalahan ke apa. Okay, dah selesai. 2 pengurusan, 2 strategi. Lepas tu akhirilah dengan kesimpulan. Dah siap untuk tugasan yang kedua, kan. Tugasan yang ketiga iaitu tugasan kumpulan. Kena lengkaplah latar belakang organisasi, permasalahan, objektif, cadangan penambahbaikan, amalan komunikasi, kan. Ni tentu spesifikkan dengan ni, kan. Nak masukkan dekat satu topik baru ke, nak jawab satu-satu ke pun boleh, kan. Saya cadangkan ni, ambil ni sebagai satu topik. Tugasan ini memerlukan anda mengembangkan perancangan komunikasi pengurusan yang memudahkan komunikasi dalaman yang berkesan dan cekap antara pengurus jabatan dan pasukan jabatan. Okey, ambil ni sebagai subtopik. Copy, bubuh dekat words tu. Kemudian dekat bawah tu, apa jawapan dia? Apa justifikasi dia? Tulis. Okey, dah siap, kan? Penulisan anda harus melengkapi dasar untuk komunikasi lisan, bertulis dan bukan lisan. Sama juga, copy ni bubuh dekat words tu. Jadi bila tuan-tuan dan puan buat macam ni, takkan ada 1 inci pun tuan-tuan dan puan akan tercicir. Maklumat yang tercicir nak cerita. Saya lagi tak buat macam tu, main ingat-ingat juga. Alamak, tak ada cerita pun tentang lisan. Tercicir lah, kan? Saya tertekan ke? Macam terdengar suara tadi, kan? Okey, saya sambung. Kalau tak ada, saya sambung balik. Okey, jadi yang seterusnya, tugasan anda harus merangkumi, copy je, tak payah tulis anda ke, kami ke, kita ke, sebab nak jadikan sebagai satu topik. Boldkan. Contoh, kan? Saya tunjuk contoh. Macam mana saya katakan jadikan satu topik tu, kan? Okay, nampak kan? Sebab saya buka ni, kan? Jadikan je macam ni. Buang ni satu. Percayalah cakap saya, kan, kalau tuan-tuan buat ni, jadikan soalan-soalan Prof Dr. Romlah ni sebagai subtopik, kan, tak ada satu pun yang akan tercicir. Inilah, kan, bukanlah spesifik, tak apalah, sebab dia arahan, kan, harus sampai kat sini, kan. Kan, latar belakang komunikasi, bla 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 semua, kan. Pembahasan komunikasi yang dikenal pasti, pemilihan fokus amalan SWOT. Nak buat ni, jadikan dia satu topik lagi kat bawah tu. Kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Pergi pula, dia dah selesai dah jawab semua tu, jawab pula objektif program peningkatan amalan komunikasi. Apa dia? Bla bla bla, type lagi semua. Nampak? Dah siap dah pergi pada cadangan penambahbaikan amalan komunikasi. Bagi cadangan 1, 2, 3, 4. Selesai. Justifikasi, kan? Bukti. Sokongan daripada pakar ataupun sokongan daripada kajian-kajian yang lepas, kan? Kena cari lah. Memang banyak kerja lah. Kan? Tugasan ni mahal. Harga dia sebanyak 30 markah. Kan? Okey. Tugasan ini memerlukan anda mengembangkan perancangan komunikasi pengurusan yang memudahkan komunikasi dalaman. Doktor share.
Saya baru nak kata, korang ni diam je. Bagus. Ada yang alert. Bagus. Okay. Sorry. Okay. Share dah kan. Yang gini kan. So, ambil semua dulu arahan Prof Nadia Dr. Romlah tu dulu. Ambil arahan dia dulu. Masuk siap-siap dalam words. Yang tak penting tu buang lah kan. Macam ni saya dah gugurkan dah 1 Roman, 2 Roman, 3 Roman tu kan. Saya dah buang lah kan. Okay. Latar belakang organisasi. Apa benda? Apa tu? Kumpulan wang simpanan pekerja adalah apa? Simpanan hari tua, pemegang amanah, wang persaraan yang terkemuka di Malaysia, bla bla bla, benda semualah. Kan, permasalahan komunikasi yang apa? KWSP sering mengalami masalah kan dengan adanya analisis SWOT ni. Dah pertama kekuatan ni KWSP, kelemahan sampai kepada ancaman. Selesai. Jawab pula objektif program peningkatan amanah komunikasi. Apa objektif dia? Pertama, untuk memastikan arahan komunikasi berjalan lancar kan. Setiap aduan dapat diselesaikan kan. Pembuatan keputusan yang lebih baik kan. Cerita justifikasi lah. Bla 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 bla. Hujah sokongan menurut Rogers, menurut Berlo kan. Menurut Argenti kan, melewat engine scheme. Itu semua pakar-pakar komunikasi tu kan. Dan juga lain-lain lah. Cik Su Mustafa, Baktia Muhammad kan. Hasan Abu Bakar, tu semua doktor guru saya tu kan. Ada yang daripada Dr. Romlah Ramli sendiri pun ada juga. Kod kan, buku. Maknanya tuan-tuan dan puan ni bukan main-main, bukan calang-calang orang ni. Untuk apa? Siapkan tugasan ni kan. Ada saja letakkan apa? Sokongan-sokongan daripada scholars kan, sarjana. Okay, cadangan kan, asas cadangan. Pergi pula, tugasan ini memerlukan anda mengembangkan perancangan komunikasi pengurusan yang memudahkan komisi dalaman. Antara pengurusan komisi dalaman yang memudahkan, yang berkesan, cekap, bla bla bla. Cerita lagi, urai lagi. Dengan tim lah kan. Jangan buat seorang-seorang. Nanti terbeban. Agihkan tugasan itu sama, banyak. Selesai. Penulisan anda harus mengikumi dasar untuk komunikasi lisan. Untuk komunikasi lisan, ia merangkumi bla bla bla. Manakala bertulis pula dan ni. Dan yang terakhir adalah sementara itu. Bukan lisan pula. Nampak? Untuk menggunakan kata hubung sementara itu. Walau bagaimanapun. Hal ini kerana kan. Cantiklah tugasan tuan-tuan dan puan. Kan? Okey, seterusnya dah selesai dah tu. Tugasan anda harus merangkumi prosedur komunikasi yang melibatkan pengurusan konflik dan membuat keputusan. Okey. Rangkuman yang pertama berkenaan dengan prosedur komunikasi adalah melibatkan A, B, C, D, E. Manakala untuk pengurusan konflik melibatkan X, Y, Z. Dahsyat juga dengan diberikan apa sokongan itu kan. Ini terbukti dalam Rogers mengatakan bla 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 dia kan. Okey. Seterusnya ada lagi, perancangan anda harus memperincikan proses dan alat khusus. Alat khusus yang digunakan adalah ini kan. Contoh macam saya tanya, siapakah nama anda? Nama saya adalah Muhammad Suhairi kan. Siapakah nama anda? Suhairi. Orang tak ada sepatah kan. Jadi kita nampaklah, kita tahulah kan. Kumpulan itu bersedia atau tak bersedia untuk tugasan kumpulan ni kan. Okey, jawab kan. Kita terus pula. Yang terakhir, anda harus menunjukkan rancangan komunikasi anda dalam laporan bertulis forma yang merangkumi dasar. Okey, dasar, cerita tentang dasar. Prosedur. Kalau benda tu dah dijawab dekat atas tu, ambil, kopi balik, bubuh balik, tak apa pun ulangan. Tak ada masalah pun. Jadi benda ni, Cik Dino nampak ni, Cik Dino banyak ni. Ini pun dah berapa perkataan ni. Nampak dah 124 word dah. Sebabkan kerana kopi yang Cik Dino sungguh ni, nampak itu saja dah 124 word dah Cik Dino. Jadi Cik Dino macam mana ni Cik Dino? Tak apa kan. Kalau 3,000 patah perkataan maksimum, tak apalah, pergilah takat 200 kan. 3,200. Kalau saya cek ni lebih, saya sampai nak claim berapa juta saya nak claim dekat page ni. Tengok 3,000, saya menyelir sampai 3,200 tau. Saya nak claim lebih. Tak ada ni lah. Buang masa je kan. Apa yang page dah bagi dah syukur. Alhamdulillah pada Allah Ta'ala dah kan. Inilah saya nak tuntut pada Allah nanti yang tak bergaji ni kan. Ini semua billahi ta'ala kan. Tak ada nak tuntut biarlah lebih sikit kan. Saya akan baca lah kan. Terlebih 3,200, 3,300, sedangkan maksimum adalah 3,000 je kan. Sebabkan kopi ni banyak-banyak kan. Apa ni? 124 words. Nanti tuan-tuan tengok kat sini. Okay. Jadi last kali ni kesimpulan. Nak pakai kesimpulan. Tak payah sila-sila rumusan. Rumusan lah. Kesimpulan.
Ni lagi. Uh, boldkan lagi. Bla 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 bla. Kan? Satu perenggan lagi. Lepas tu akhir sekali rujukan. Rujukan mesti buat dekat page yang baru. Jangan sambung dekat bawah kesimpulan. Sayanglah Cik Dino kan. Ini bukan isu membazir. Ini isu peraturan. APA dia takkan masuk rujukan tu dengan apa laporan-laporan yang lain. Dia akan berdiri sendiri. Dia akan berdiri tunggal. Kan? Satu, dua, kan? Tiga, 4, 5, 6 kan? Kita pun kan. Dekat mana saya nak potong langkah lagi? Kalau kata Cik Nur jahat kan, Cik Nur jawab, dia tak guna betul lah. Dia nak potong langkah dia. Alamak, aku nak potong kat sini tak boleh. Aku nak potong kat situ pun tak boleh. Ini pun tak boleh, ini tak boleh. Bagi 30 per 30 lah. Anda buat macam mana? Nampak? Tuan-tuan dan perempuan dah checkmate kan saya. Mana dapat markah tinggi lah. Kan? Kat mana yang tercicik? Kat mana Cik Nur bagi kurang markah ni yang Cik Nur kata tercicik? Betul juga. Dia orang ni buat. Tak ada satu pun yang tercicik. Tak boleh. 30 per 30. 29 per 30. Rujukan tak banyak kan. Ada error kan. Ada apa? Takutkan dekat rujukan. Sikit lah errornya kan. Terlalu sekecil. Kan? Okey, ada soalan yang lain? Sebab semua tuan-tuan dan puan ambil kan ni daripada atas ni sampai bawah. Memang tak ada tercicir lah cerita dia. Kan? Itulah mana-mana apa yang tu penting tu. Sebab tu saya tak nafikan apa yang Tuan Syahri tanya tu. Lepas tu saya dah kongsikan balik tu kan. Sebab saya dah bagi tu saya tak cerita lagi lah. Kan? Rincikan apa. Setiap perkataan ni nampak ni. Apa keyword-keyword dia. Keyword dia adalah apa? 5 prinsip ni. Mesti kena jawab. 2 isu pengurusan. 2 strategi. Itu kena jawab. Kan? Pengenalan tu buatlah kat mana pun. Ada mekah. Kesimpulan tu pun buatlah kot macam mana pun. Jangan tambah idea baru je. Kesimpulan, apa yang dia bincang kat atas tu je. Buat rumuskan. Ada mekah. Okey. Boleh? Sini. Okey ke? Senyap je ni. Alhamdulillah. Okey cik. Okey. Saya tanya bukan tak dekat Tuan Suhairi je. Saya tanya umum satu kelas lah. Tak buat apa saya tanya dekat Tuan Suhairi je kan. Saya mesti tanya semua. Kan? Okey, Alhamdulillah kan. Tuan Suhairi kan. Nampak jelas kan. Okey lah tu. Yang lain macam mana? Okey. Okey lah tu ya. Alright. Ni. Okay. PowerPoint pun dah bagi kan. Jadi hari ni kita nak tengok topik kita yang pertama. Manusia pemanusiaan. Topik semua ada 10.